Video ini sangat singkat. Harap-harap sesuai untuk orang-orang yang sangat sibuk pada zaman sekarang. Bagi sesiapa yang ingin memahami dalil dan mendapatkan maklumat yang tepat, silakan rujuk ke kitab-kitab fiqh dan kajian ulama-ulama yang rajih, atau berdialog dengan penggemar dakwah yang sabar dan berilmu. Pertama sekali, perlu kita faham bahawa Rasulullah SAW bukan yang pertama mendirikan khilafah, tetapi Rasulullah lah yang pertama mendirikan negara Islam. Itu fakta yang mana hukum-hukum Islam dilaksanakan dengan sempurna. Hakim, governor, tentera dan duta, semuanya ada untuk menjadikan dakwah Islam itu lebih berkesan di setiap penjuru dunia. Jadi Rasulullah mendirikan negara walaupun sederhana. Khilafah itu adalah nama sebuah negara setelah Rasul wafat. Yang kedua, kita perlu faham sejarah. Nabi SAW diangkat menjadi Rasul tanpa campur tangan manusia. Tapi dakwah Nabi itu ada peringkat-peringkat yang tertentu menjadikan hukum untuk mengatur umat Islam. Pada peringkat awal, Nabi membina kepribadiannya dari tauhid, akliyah, nafsiyah, lalu adanya ibadah dan akhlak yang menjadikan baginda manusia yang hebat. Satu persatu para as-sabiqul waluh, sahabat dekat, dibina keimanannya sehingga dakwah Rasulullah sampai kepada masyarakat agar mereka beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Nabi juga menyampaikan ayat mencela perbuatan derhaka, membunuh anak perempuan, berzina, berbohong dan meninggalkan budaya Arab Quraisy yang diikut dari nenek moyang mereka, serta menegur tokoh-tokoh jahiliyah, bahkan menyebut nama mereka. Pernah terjadi penentangan. Meskipun Nabi dimusuhi kaumnya, Nabi tidak pernah menggunakan kekerasan. Rasulullah pernah ditawarkan pangkat oleh orang-orang Quraisy melalui pakcik baginda Abu Talib. Kalau Nabi mahukan harta, mereka boleh kumpulkan. Kalau Nabi mahukan perempuan, akan diadakan pertandingan wanita cantik dan baginda boleh pilih mana yang baginda suka. Kalau Nabi sakit, mereka akan carikan tabib yang paling hebat di dunia. Kalau Nabi mahu kuasa, mereka akan jadikan Nabi sebagai raja dengan syarat tidak masuk campur tradisi Arab jahiliyah. Lalu, apakah jawapan baginda? Andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar berhenti dari dakwah, lebih baik aku teruskan dakwah atau aku binasa karenanya. Subhanallah, sungguh tegas. Ketika Nabi dan jemaahnya menerima tekanan yang hebat, Nabi mencari orang-orang yang kuat, yang sedia masuk Islam dan boleh memberi perlindungan dan cukup kekuatannya. Tokoh-tokoh itu sedia memberi perlindungan, tapi ada syaratnya. Ada yang jangan cari pasal dengan Parsi. Ada yang kalau Nabi wafat, kami yang akan menggantikan. Dan ada juga syarat-syarat lain. Syarat mereka Nabi tolak. Nabi inginkan sokongan yang kuat tanpa apa-apa syarat, seperti mustahil. Tetapi tidak. Ternyata kaum Aus dan Khazraj dari Yathrib dibuka hatinya. Setelah sebahagiannya masuk Islam, Mus'ab bin Umair diutus untuk membina mereka. Di Yathrib, satu persatu tokoh tempatan menerima dakwah Islam. Mus'ab bin Umair memberitahu tidak ada satu pun rumahnya Islam tidak sampai kepadanya. Setelah itu, terjadilah perjanjian Aqabah kedua. Bermulalah pembentukan sebuah negara. Muhammad SAW menjadi Nabi tanpa campur tangan manusia, tetapi baiat umat menjadikan baginda seorang ketua negara. Baiat adalah sebuah akad ketika orang-orang kuat sedia membelanya agar orang yang dibaiat bersedia Islam yang akan memerintahnya. Setelah itu, Nabi berhijrah datang ke Madinah sebagai penguasa. Kaum Muhajirin dan Ansar dipersaudarakan, manakala Yahudi dan Nasrani diikat dalam perjanjian. Pada waktu itu, Islam dapat diterapkan secara keseluruhannya. Sejak itu,
Islam menghadapi kafir harbi dengan senjata, sehingga Islam mendapatkan kemenangan setelah Fathul Mekah. Rasul tidak berhenti, kerana timur dan barat telah dijanjikannya bukan untuk dijajah, tetapi untuk disampaikan nur dan rahmat Allah kepada mereka. Itulah misi negara Islam, walaupun sejarah menunjukkan pasang dan surutnya. Apa yang kita dapat lihat memang jelas. Orang-orang kuat yang ada kuasa boleh berubah pada bila-bila masa sahaja. Jika fikiran mereka terbuka, hati nuraninya berbicara, maka mereka akan ikhlas untuk buat apa sahaja untuk Islam. Kewajipan kita hanyalah berdakwah dengan hikmah kepada mereka. Setelah itu, Allah lah yang membuka hati mereka. Inilah rahsia revolusi damai di mana sahaja. Lihatlah pada tahun 1991 bagaimana Rusia menggantikan ideologinya. Lihatlah bagaimana Afrika Selatan dasar apartheid digantikan oleh Mandela. Lihatlah juga pada tahun 1998 bagaimana Suharto mengakhiri kekuasaannya. Apakah pertukaran kuasa itu hanya berlaku dengan pilihan raya atau kudeta? Tidak. Tidak sama sekali. Pertukaran berlaku kerana orang-orang yang berkuasa berubah pemikirannya. Persoalannya, bagaimana mahu mengubah pemikiran mereka? Mereka berubah kerana orang yang tepat telah berbicara. Orang yang tepat yang mereka percaya. Itu belum tentu kita. Akan tetapi dakwah kita yang akan memunculkan orang yang tepat di antara mereka. Sesungguhnya perkara itu cukup mudah bagi Allah untuk mengaturnya. Allah akan mengubah nasib kita selagi kita mengerjakan bahagian kita.